Firstly, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik yang penting, di mana lapor dan bayar cukai pendapatan merupakan tanggungjawab bersama. Pelbagai jenis manfaat dan juga tawaran yang menarik dapat dinikmati dengan pembayaran cukai, dan pembayar cukai merupakan antara individu yang bertanggungjawab dan amat membantu dalam pembangunan negara. Dan hasil daripada kutipan cukai sering menjadi bualan hangat dalam kalangan rakyat tentang ke mana perginya cukai yang dikutip daripada rakyat. Dan hasil kutipan cukai akan digunakan oleh kerajaan untuk pertama infrastruktur negara. Segalanya terbukti dengan pelbagai kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, jadi kita ni haruslah menyumbang demi pembangunan negara itu. Dan untuk bercakap mengenai ini, oleh kerana itu rakyat Malaysia yang layak dikenakan cukai diperingatkan untuk membayar cukai tanpa gagal. Dan awal ni pagi, hari ini bersama-sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan berbincanglah tentang topik lapor pendapatan perniagaan demi manfaat bersama, Syazwani. Ya, dan untuk membincangkannya dengan lebih lanjut, kita bersama-sama di studio adalah Encik Muhammad Hafiz Halili Aisyah yang merupakan eksekutif hasil di Hasil Careline Jabatan Hikmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. Selamat pagi, terima kasih kerana sudi bersama kami di studio pagi ini, Hafiz. Terima kasih Wadi kerana menjemput kami dalam rancangan hari ini. Ya, betul. Okey, Hafiz, pertama sekali kita nak tahulah kan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendapatan perniagaan bagi individu ataupun cukai pendapatan ini. Baik, terima kasih kepada Wani dan Fizi kerana pertama sekali menjemput kami di sini untuk kita berkongsi sedikit dengan topik yang Fizi kata memang hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia lah. Jadi apabila kita berbicara tentang cukai sesebuah perniagaan ini, masih ramai sebenarnya rakyat Malaysia ataupun pembayar-pembayar cukai di luar sana yang keliru ataupun tidak faham perbezaan antara pendapatan perniagaan bagi seseorang individu dan juga pendapatan perniagaan bagi syarikat. Jadi sebenarnya untuk fahaman kita semua, pendapatan perniagaan bagi individu dan juga pendapatan perniagaan bagi sesebuah syarikat adalah dua perkara yang berbeza. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua, untuk Fizi dan juga Wani, tentang pendapatan perniagaan individu sama ada secara milikan tunggal, yang kita panggil enterprise, proprietor, termasuklah freelance, perniagaan dalam talian dan sebagainya, serta perniagaan perkongsian. Dan cumanya kita nak tanyalah kepada LHDN sendiri, bagaimana sebenarnya LHDN ini menentukan perniagaan ini layak dikenakan cukai ataupun tidak? Okey, baik Fizi. Sebenarnya dalam Akta Cukai Pendapatan 1957, tidak kita menetapkan sebarang pendapatan ataupun garis minimum sesebuah pendapatan itu. Individu yang menjalankan perniagaan ini perlu untuk mendaftar nombor cukai pendapatan sekaligus untuk kita kenakan cukai ke atas mereka. Jadi, apa yang boleh saya katakan, apabila seseorang individu itu mula menjalankan sesebuah perniagaan tanpa mengira jenis perniagaan yang saya sebutkan tadilah, maka mereka perlu untuk melaporkan pendapatan mereka. Tak kiralah pendapatan mereka itu berlesen ataupun tidak, berdaftar ataupun tidak, perniagaan yang memiliki premis perniagaan ataupun tidak, dan juga tanpa mengira perniagaan itu dijalankan secara konvensional ataupun secara dalam talian. Maka mereka ini, apabila pendapatan perniagaan itu diterima, maka perlulah untuk mereka laporkan pendapatan mereka kepada Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan ini kita perbezaannya ketara dengan pendapatan perniagaan penggajian, yang mana employment income mungkin yang dilaporkan oleh Wani dan juga Fizi kan. Bagi pendapatan penggajian ataupun employment income ini, kita tetapkan kurang lebih dalam 37,000 setahun. Setelah kita tolak dengan amount potongan kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ini, maka mereka ini perlu dah untuk mendaftar nombor cukai pendapatan dan mereka perlu untuk laporkan pendapatan tahunan yang mereka terima. Dan bagi mereka yang menjalankan perniagaan, individu yang menjalankan perniagaan ini, setiap keuntungan yang diperoleh daripada hasil profession, perniagaan, perdagangan yang mereka jalankan ini adalah pendapatan yang layak untuk dicukaikan. Saya tak kata perlu dicukaikan, tapi saya katakan layak, pendapatan itu layak untuk dicukaikan. Dan pendapatan bagi perniagaan seseorang individu dan juga pendapatan bagi individu yang menerima pendapatan daripada penggajian ini adalah samalah. Dia punya rate dia sama, berbeza dengan syarikat sendirian berhad dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hari ini, Fizi, ada individu yang memiliki pendapatan penggajian, contohnya dia makan gaji lah, okay?
Dan pada masa yang sama juga mereka menerima pendapatan selain daripada penggajian, iaitu menjalankan perniagaan ini. Sebab kalau kita tengok sekarang dengan kemajuan teknologi dah ramai buat rakyat part-time Malaysia. semua, ya? Betul. Dah buat part time dan mereka mula menjalankan perniagaan online. Sekarang sangat mudah tanpa ada premis dan sebagainya. Dan individu ini juga perlu melaporkan borang pendapatan, iaitu pendapatan perniagaan. Dalam borang, kalau Fizi dan Wani nampak, kita ada dua jenis borang utama lah, iaitu borang BE dan borang B yang selalu orang sebut. BE ini khas untuk individu yang makan gaji, sahaja employment income. Jadi borang B untuk individu yang menjalankan perniagaan dan juga individu yang memiliki kedua-dua jenis perniagaan, dua-dua jenis income. Jadi dalam borang tu memang ada kolomnya, pendapatan penggajian dan pendapatan berkanun daripada perniagaan. Hafiz, kita nak tahulah juga kan, pastinya ada beberapa kadar cukai yang tertentu yang dikenakan, terutamanya untuk pendapatan perniagaan bagi individu dan sebagainya. Mungkin ada kadar cukai yang terkini yang boleh Hafiz kongsikan. Baik. Kalau kadar cukai pendapatan yang terkini kita boleh semak adalah tahun taksiran 2021. Yang mana masih kita buka penghantaran bagi tahun taksiran 2021 untuk borang B, individu yang menjalankan perniagaan ini, dan kadar cukai pendapatan yang saya sebutkan tadi sama dengan pendapatan penggajian, yang mana kadarnya 0 hingga 30%. 0 hingga 30%, dan ini boleh disemak oleh Fizi dan juga penonton melalui laman web rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di www.hasil.gov.my. Semuanya kita dah lampirkan di sana. Dan pentingnya julat pendapatan ini ataupun kadar ini, ia bergantung kepada julat ataupun range of income seseorang individu itu. Jadi range of income ini penting untuk kita pastikan bahawa wujudnya keadilan kepada rakyat dan juga pembayar cukai. Betul. Yang mana lebih tinggi income, of course sudah pastinya sumbangan cukainya lebih tinggi berbanding individu yang pendapatannya lebih rendah, mungkin sumbangan cukainya lebih rendah ataupun tiada langsung. Jadi Hafiz, kalau kita lihat Hafiz katakan sebentar tadi, cukai-cukai ini akan digunakan untuk membangunkan negara. Betul. Kita tahu bulan 3, bulan 4 ni memang orang sibuk lah untuk membuat declare dan sebagainya mengenai cukai pendapatan dan sebagainya. Cuma orang di luar sana nak tahu ni, agaknya kita dah bayar cukai kepada, kita dah declare dan juga cukai kita dah dipotong oleh HDN dan sebagainya. Ke mana wang itu akan disalurkan untuk pembangunan negara ini? Baik, saya suka juga soalan ni. Sebab kadang-kadang orang ramai tertanya ke mana duit cukai sumbangan mereka ini diberikan. Baik, Fizi, saya suka bagi satu contoh analogi yang cukup mudah lah. Saya boleh katakan cukai ini, yang pertama paling penting, dia mengimbangi jurang sosial ataupun mengimbangi pendapatan rakyat Malaysia. Sebagai satu contoh, kalau kita dalam sebuah negara, Fizi dan saya kan, Fizi mempunyai pendapatan yang sangat tinggi berbanding saya pendapatan yang sangat rendah. Amin, insya-Allah. Jadi bagaimana kerajaan nak mengimbangkan pendapatan kita berdua? Tak mungkinlah Fizi kena berikan saya nafkah bulanan. Jadi hadirnya mekanisme percukaian ini untuk kita cukaikan kepada Fizi yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding saya dan disumbangkan kepada negara, dan bagaimana wang itu dikembalikan untuk manfaat saya yang berpendapatan rendah ini dari aspek pembangunan keperluan rakyat. Contohnya yang kita lihat lebih dekat dengan kita sekarang, keperluan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita boleh tengok dalam kita dilanda COVID-19, betapa banyak kerajaan belanjakan untuk kita berikan bantuan kepada golongan terjejas, terutamanya golongan individu yang menjalankan perniagaan ini. Contohnya kalau kita ada geran khas prihatin, kita ada bantuan prihatin rakyat, dan baru-baru ini kita ada banjir, kita beri bantuan banjir, bantuan keluarga Malaysia, dan inilah sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pembayar cukai. Terima kasih kepada semua yang dapat kita gunakan untuk manfaat bersama. Maka secara tidak langsung konsep ini, hadirnya mekanisme cukai ini mengimbangi pendapatan kita. Itulah konsepnya. Dan penting juga untuk individu yang menjalankan perniagaan ini untuk melaporkan pendapatan. Kalau kita lihat, apabila kita menjalankan perniagaan, kita perlukan modal. Kan? Kita perlukan modal. Dan kebanyakan peniaga akan menggunakan institusi kewangan ataupun pinjaman untuk mereka dapatkan modal permulaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, individu yang makan gaji biasanya institusi kewangan macam perbankan ini akan minta dapatkan salah satu dokumen penting adalah kita punya slip gaji. Betul. Tapi kalau individu yang bekerja sendiri ataupun menjalankan perniagaan freelance sebagai ini, apakah pembuktian pendapatan mereka? Sebab kita nak tengok kemampuan mereka ini untuk memberi komitmen pembayaran kan. Jadi bila mereka melaporkan borang B perniagaan ini, maka itulah dokumen, salah satu dokumen utama yang akan diminta oleh institusi kewangan untuk mereka mendapat pembiayaan ataupun pinjaman. Pelbagai pinjaman lah. Pinjaman untuk permulaan modal, pinjaman perumahan, kenderaan dan sebagainya. Dan ini penting
untuk seseorang individu yang menjalankan perniagaan untuk melaporkan pendapatan mereka secara konsisten setiap tahun. Pastinya penting sebenarnya kan nak declare ni. Tapi kita bercakap berkenaan dengan pentingnya tu, nak tahu jugalah bila agaknya tarikh akhir. Kemudian mungkin kita tak banyak masa nak bersama ni, tapi mungkin Hafiz ada nasihat yang nak diberikan kepada orang ramai. Baik, kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama pembayar cukai, laporkan pendapatan anda. Sekarang kita masih buka untuk tahun 2021 bagi borang B, iaitu individu yang menjalankan perniagaan bermula 1 Mac, dan bagi borang B akan berakhir pada atau sebelum 30 Jun ini. Dan bagi pengemukaan secara e-filing, kita berikan lagi tambahan masa kepada mereka 15 hari, iaitu sehingga 15 Julai bagi pengemukaan secara e-filing. Dan aplikasi e-filing ini boleh diakses melalui laman web rasmi Hasil, dan kita boleh pergi juga kepada mytax.hasil.gov.my ataupun www.hasil.gov.my, dan juga pembayaran atas talian boleh dibuat melalui aplikasi Bayar Hasil. Dan juga suka untuk saya ingatkan kepada Fizi dan juga penonton di luar sana yang dah claim pelbagai pelepasan tu, jangan lupa untuk simpan rekod 7 tahun. Ini terkandung 7 dalam tahun Akta Cukai Pendapatan 1957 memang mengkehendakkan kita untuk menyimpan segala rekod perbelanjaan, pelepasan yang kita apply selama 7 tahun. Penyimpanan secara soft copy, hard copy, itu inisiatif masing-masing. InsyaAllah kita akan terima. Dan juga pada kesempatan ini suka untuk saya ingatkan untuk kita sama-sama berhati-hati dengan scammer ataupun panggilan palsu. Lebih ramai sekarang yang dah kena. Golongan profesional pun juga ada yang terkena. Even saya sendiri, Wani, dari Lembaga Hasil, lebih 10 kali saya kena panggilan scammer. Sehari juga boleh 2. Kalau saya pun boleh kena, apatah lagi orang di luar sana kan. Boleh kena panggilan ini. Jadi berhati-hati, anda semua masih berpeluang untuk membuat pengesahan dengan Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Boleh hubungi kami di Hasil Care Line di talian 0389111000, ataupun boleh juga hubungi kami melalui Hasil Chat untuk mendapatkan kedudukan pencukaian terkini anda. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti kami punya saluran rasmi utama di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan untuk maklumat pencukaian lebih lanjut, boleh terus layari laman web rasmi Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia di www.hasil.gov.my. Okey. Baik. Terima kasih kepada Muhammad Hafiz Halili Aisa, merupakan Eksekutif Hasil Jabatan Khidmat Korporat LHDN, telah membincangkan sedikit bagaimana sebenarnya duit itu disalurkan untuk pembangunan negara. Dan mungkin ada pesanan-pesanan daripada Hafiz sebentar tadi untuk pastikan kita ni tak tertipu pertama, dan juga untuk kita pastikan kita ni membuat pembayaran cukai pendapatan kita. Tapi sebelum itu Hafizi, saya nak ingatkan jugalah, adakah anda individu yang mempunyai pendapatan perniagaan, jika laporkan pendapatan tersebut menggunakan borang B dan juga bayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia mulai sekarang sehinggalah 30 Jun 2022 ini. Tambahan masa 15 hari diberikan kepada pengguna e-filing, iaitu sehingga 15 Julai 2022. Jadi anda boleh layari mytax.hasil.gov.my untuk lapor pendapatan secara online menerusi e-filing, dan jangan lupa untuk membayar cukai pendapatan juga secara online menggunakan Bayar Hasil. Dan jom kita tunaikan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai demi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga Malaysia. Banyak lagi kita nak bincangkan dalam Warna Pagi, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.